menceritakan kisah seram kena ganggu ketika live di rumah lama berhantu di satu kampung. Rahim adalah seorang pemburu paranormal activities. Sifat minatnya itu dia secara berseorangan pergi ke rumah kosong yang tidak berpenghuni di sebuah kampung di Lenggong, Perak. Dia mendapat tahu tentang rumah lama itu pun kerana dia terdengar perbualan orang-orang itu. Ketika dia berada di sebuah kedai makan tepi jalan Lenggong, sebenarnya Rahim hanya singgah minum sahaja di kedai itu dan mahu pulang ke rumahnya di Baling, Kedah. Tetapi setelah mendengar perbualan cerita orang-orang tua di situ, menyebabkan dia nekat untuk membuat video di editing di rumah yang ditahu oleh seorang pakcik yang ditegurnya tadi. Pakcik itu, dia mengatakan kepadanya bahawa gangguan di rumah kosong itu amat menyeramkan dan menasihati Rahim supaya berhati-hati ketika membuat video di situ. Rahim hanya tersenyum dan menyuruh pakcik tersebut memberitahu alamat rumah kosong itu. Pakcik itu pun memberikan alamat yang dipintanya. Rahim terus membayar makanan dan minuman yang dipesan olehnya dan belanja pakcik itu juga. Pakcik itu pun berbicara lagi. Hati-hati ya nak, lagipun dah masuk pukul 11 malam ni. Apa yang kamu mahu tengok itu nanti akan muncul sendiri. Bersiap sedialah kamu nak. Jangan terlalu suka sangat. InsyaAllah, kata pakcik itu. Rahim pun berlalu pergi dan terus masuk ke dalam keretanya lalu menghidupkan enjin terus menuju alamat yang diberikan. Rahim pun menggunakan aplikasi Google Map untuk alamat tersebut. Sampainya Rahim di alamat yang diberikan oleh pakcik itu, Rahim melihat kiri kanan jalan hendak menuju ke rumah kosong itu keadaan gelap dan dipenuhi oleh hutan belukar. Keadaan rumah itu pun pula amat uzur. Rumah kayu itu seakan rumah kayu zaman dahulu. Ketika Rahim mahu masuk di dalam rumah itu, tiba-tiba sahaja Rahim tersempak sepasang mata bercahaya di rumah itu. Di antara celah-celah daun tingkap yang terbuka, Rahim segera menghalalkan lampu yang diletakkan di atas kepalanya dan menyuruh penampakan itu secara tiba-tiba merah itu hilang. Cis, cepat betul ia hilang. Aku belum lagi onkan live aku ini untuk penonton, kata Rahim dengan nada marah. Setelah Rahim setkan semula video live-nya, dia memulakan pencariannya mencari hantu di rumah kosong itu. Ada di antara follower yang mengatakan bahawa Rahim itu amat berani kerana terlalu berani pergi cari hantu seorang-seorang dan ia sememangnya kerja gila. Rahim tersenyum sinis melihat komentar di handphonenya. Baginya, dia puas kerana menghiburkan followernya dan janji masuk kerana dibayar oleh pihak tertentu. Rahim mula membuka pintu dan memasuki rumah kosong itu. Keadaan di dalam rumah kosong itu begitu kotor sekali dan habuk serta penuh dengan sampah. Hai semua, saya Rahim akan mulakan pencarian hantu untuk kamu semua follower. Cepat tekan butang like dan subscribe disebarkan, kata Rahim kepada followernya. Rahim melihat keadaan sekeliling rumah itu. Di tengah-tengah hutan itu terdapat tiang seri. Apa yang pelik, di tengah-tengah tiang seri itu terdapat kain kuning dan terdapat tulisan kain kuning itu. Kain itu juga telah dipaku di tiang tersebut. Rahim menanyakan pendapat kain tersebut kepada followernya. Hai guys, perlukah saya cabutkan kain kuning itu? Ada di antara followernya berkata biarkan saja. Dan ada di antara yang berkata cabut saja. Itu semua syirik. Lantas Rahim pula mula memegang kain itu dan mencabutnya. Rahim melihat tulisan di kain itu, di cebisan kain kuning itu, tulisan Jawi. Tulisan yang mengatakan bahawa begini, aku tinggal di sini, cubalah cari 1, 2, 3, 4, 5. Hehehe.
Terkejut Rahim membacanya. Meremang bulu rumah tengkuk Rahim setelah membaca tulisan itu di atas kain kuning yang diambilnya sebentar tadi. Secara tiba-tiba, angin sejuk menerpa wajah Rahim. Ini membuatkan kain kuning yang dipegangnya tadi jatuh ke bawah. Sejuknya, kata Rahim di dalam hati. Rahim perasan seperti ada seorang melihat dirinya dari jauh. Rahim mengamati penampakan itu. Di suluhnya penampakan cicak. Tiba-tiba kedengaran suara, "Haish! Siapa pula yang nak main cak-cak dengan aku ni?" kata Rahim dengan gemetar. "Cak!" Suara itu kedengaran amat dekat dengan Rahim. Rahim terus saja menoleh ke belakang, tetapi tiada apa di situ. Ditolehnya lagi ke arah kiri dan kanan. Alangkah terkejutnya Rahim kerana sebelah kirinya terdapat penampakan seorang perempuan berambut panjang, tiada wajah muka dan berpakaian putih lusuh sedang merenungnya. Renungan hantu itu kosong kerana wajahnya tiada. Ini membuatkan Rahim jatuh terduduk di situ seperti mahu pingsan. Antara sedar dengan tidak sedar, Rahim terdengar suatu suara gurauan berkata seperti ini, "Rahim, bangunlah. Jom main sorok-sorok. Cak, hi. Kata suara itu, Rahim seperti mahu menangis mendengarnya. Rahim pula mengumpulkan kekuatannya di lantas dia berhati-hati bangun dan mahu lari dari rumah puaka itu. Ketika Rahim mahu membuka pintu untuk keluar dari rumah yang tiada semena-mena dia merasakan seperti ada seorang yang memegang kakinya dari bawah. Rahim lantas melihat ke bawah. Apa dilihatnya amat menakutkan sekali, kerana dia melihat seperti tangan manusia memegang kakinya. Rahim meronta-ronta mahu melepaskan diri dari cengkaman tangan itu. Rahim terus menyebut, "Allah, Allah, Allah" sebanyak 3 kali. Tangan itu pula mula hilang. Rahim terus saja keluar dari rumah itu. Sebaik sahaja Rahim dapat keluar ke rumah puaka itu, Rahim segera berlari menuju ke arah keretanya. Secara tiba-tiba sahaja, Rahim ternampak hantu pocong berada berdekatan keretanya. Rahim kuatkan semangat, terus saja membuka pintu keretanya dan menghidupkan enjin. Sekali lagi diganggu dengan hilaian suara pontianak ketika berada dalam keretanya. "Hi, katanya suara itu. Rahim tidak mengendahkan suara yang terdengar kerana mahu segera pergi dari tempat puaka itu. Rahim segera mencari jalan keluar. Dia terus memandu masuk saja dari satu lorong ke lorong yang lain dan tidak lagi menggunakan Google Map. Rahim merasakan dia telah tersesat kerana tidak menjumpai jalan keluar. Setelah beberapa kali dia memandu mencari arah jalan, dia perasan jalan yang dia memandu itu adalah jalan yang sama dan lorong yang sama dahulunya berkali-kali dia melaluinya. Dia mengamati satu papan tanda di satu tertulis Kampung Kubur. Sudahlah, bila masa aku masuk kubur ni, kata Rahim yang lemah. Dia pula penat dan mengantuk. Rahim segera menghentikan keretanya tadi di tepi bahu jalan. Rahim pun mematikan enjin kenderaannya dan mulai gelena. Tidak berapa lama kemudian, Rahim berasa seperti ada sesuatu benda yang menaburkan pasir di atas keretanya. Srk. Bunyi pasir jatuh menimpa kereta Rahim. "Ini tak boleh jadi ni," kata Rahim dalam hati. Rahim segera menghidupkan enjin keretanya dan menyalakan lampu. Tiba-tiba alangkah terkejutnya Rahim kerana apa dilihat di depannya adalah kubur. Rahim keluar dari keretanya dan dia berasa pelik kerana dia terlihat keretanya berada di tengah-tengah kubur lama di dalam hutan itu. Bagaimanapun, dia boleh membawa kereta Rahim hingga sampai di situ.
Hairan Rahim memikirkannya. Rahim melihat kedua tayar keretanya tipis, tiada angin. Rahim melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Lega rasanya. Rahim mula menelefon sahabatnya untuk meminta pertolongan. Setelah beberapa jam kemudian, rakan Rahim bernama Rahmat sampai di lokasi yang diberikan. Rahim terus berkata kepada Rahmat supaya segera keluar dari tempat itu. Rahmat mengangguk tanda faham dan terus saja menyuruhkan Rahim mengikuti yang jadi arah dari belakang, memandu arah menuju ke keretanya. Rahmat terus memandu keretanya, membawa Rahim balik ke rumah Pengkalan Huru Perak. Kereta kepunyaan Rahim dibiarkan dahulu kerana Rahim telah menelpon towing untuk menunda keretanya dari satu ke satu lokasi kedai diperbaiki kenderaan di Baling, Kedah. Itu sahajalah kisah pengalaman benar seram misteri yang terjadi kepada Rahim.